Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam perbincangan mata pelajaran grafik komunikasi teknikal, pelajaran senang skor, pelajaran yang senang. Kena ingat tu. Okey, jadi kita bertemu sekali lagi dalam pertemuan ini. Alhamdulillah Allah bagi kesempatan kepada saya pagi ini untuk kita teruskan dengan tutorial seterusnya atau perbincangan seterusnya. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan bincangkan tajuk tingkatan 4, pembesaran pengecilan. Namun sebelum itu, untuk anak-anak murid cikgu yang cikgu kasih sekalian, pada perbincangan kita pagi ini kita akan membincangkan di bawah tajuk pembesaran pengecilan. Kita merujuk kepada kaedah nisbah luas. Kita tahu bahawa pembesaran pengecilan ada dua kaedah yang digunakan, nisbah sisi dan nisbah luas. Cikgu telah ada klip video untuk menunjukkan pembesaran nisbah sisi. Jadi pada hari ini kita nak lihat bagaimana nak menyelesaikan soalan jika melibatkan kaedah nisbah luas. Sebelum itu, apa yang cikgu sebut tentang nisbah sisi ialah cara kita membesarkan mengecilkan rajah merujuk kepada dari satu sisi dan kita besarkan mengikut sisi. Kalau nisbah luas, kita besarkan rajah berdasarkan kepada keseluruhan luas yang ada. Dan yang ketiga, bila kita nak selesaikan, kita mesti tahu bahawa berapakah kadar nisbah yang diberikan dalam soalan. Sebagaimana contoh cikgu, kadar nisbah 4 nisbah 3. Okey. Bila kita lihat, pertama sekali kena take note bahawa kaedah yang nak digunakan ialah nisbah luas. Yang kedua, kadar nisbahnya ialah 4 nisbah 3. 4 asal, 4 yang baru, 3 asal. Asal 3 nak besar, nak menjadikan 4. Jadi bermakna automatik kita tahu bahawa ini ialah pembesaran. Dalam perbincangan klip video cikgu sebelum ni merujuk kepada kaedah nisbah sisi, cikgu telah bahagikan cara nak kita lukis ada dua bahagian. Bahagian A, bahagian B. Bahagian A kita mula daripada pusat pembesaran. Pusat pembesaran kita, kalau saya katakan A sebagai pusat pembesaran atau B sebagai pusat pembesaran, bermula daripada A, katakan pusat pembesaran saya A. Dan bahagian A merujuk hingga kita dapat kepada titik B prime, hingga dapat titik yang baru B prime selepas kita besarkan. Itu bahagian A. Bahagian B, apabila kita dapatkan titik B prime, kita teruskan untuk dapatkan titik-titik seterusnya. C prime, D prime, E prime, atau mungkin ada bulatan, mungkin ada lengkuk. Ada lengkuk yang diberi pusat bulatan, contoh, dan seumpamanya. Dan apabila telah dapat titik pembesaran yang pertama, titik-titik baru yang seterusnya, kita duduk bahagian B. Cikgu selalu ingatkan pada awak semua bahawa pada bahagian B, kaedah bagi nisbah luas, nisbah sisi adalah sama. Pada bahagian B, kaedah nisbah luas dan sisi adalah sama. Yang berbeza cuma pada bahagian A hingga mendapat titik pembesaran pengecilan yang pertama. Nisbah luas dan nisbah sisi berbeza hanya di sini. Jadi, untuk penyelesaian kaedah nisbah luas, saya akan cuba tunjukkan kepada anak-anak murid macam mana daripada kita mulakan daripada pusat pembesaran hingga kita dapat kepada titik pembesaran pengecilan yang pertama, B prime. Selepas itu, boleh lihat klip video cikgu yang lain. Kita teruskan saja kaedah tersebut untuk menyelesaikan di bahagian B. Tak kiralah apa bentuk. Okey? Jadi sekarang kita nak lihat bagaimanakah kaedah nisbah luas. Okey, pertama sekali, kaedah nisbah luas. Dia berbeza dengan nisbah sisi. Nisbah sisi senang sikit. Nisbah luas jalan dia sedikit rumit, tetapi senang, tak susah pun. Okey. Sekarang saya pilih A sebagai pusat pembesaran. Ada juga pusat pembesaran A. Pusat pembesaran maknanya A ini pusat pembesaran atau pengecilan. A ini lokasinya tidak berubah. Dia tetap. Titik-titik yang lain akan berubah. Semakin jauh apabila pembesaran dan semakin dekat kepada titik A apabila pengecilan. Kaedah dia
Kaedah dia, daripada titik A, kita panjangkan garisan, BA panjangkan garisan, extend garisan. Kemudian kita buat garisan bersudut tepat. Kita gunakan sesiku set dan sesiku T. Okey. Seterusnya, apa yang kita buat ialah okey, kita tak mau guna kaedah itulah, kita guna kaedah yang mudah yang lain. Okey, kita terus bahagikan daripada garisan unjuran BA unjurkan. Daripada garisan ini kita bahagi kepada berapa nisbah kita? 4:3. Okey, kita kena bahagikan 4 bahagian. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 4 bahagian ini mesti sama ukuran. Yang cikgu nak tengok nombor 3 dan dengan nombor 4. 3 dan 4 merujuk kepada nisbah kita. Apa yang perlu kita buat? 3 dan 4 kita, 3 dan 4 mesti ada separuh bulatan kembali ke titik B. Mesti ada separuh bulatan kembali ke titik B. Okey? Apa yang perlu kita buat? Kita mesti bisect lah. Bisect kedudukan dua ini. Anggapkan dia satu garisan. Kita bisect bahagi dua. Kita guna composite dan lukis plot atas lebih daripada separuh ukuran, plot bawah ukuran yang sama. Ukuran tersebut jangan ubah, dan daripada B pula plot atas dan plot atas, plot bawah. Okey, kedua titik ini kita silangkan. Kita garis, kita silangkan, tetapi kita nak garis pendek sahaja. Sebenarnya garisannya panjang persilangan, tapi saya nak pendek sahaja. Saya nak lihat garisan yang merentasi garisan BA yang awak unjurkan tadi. Okey. Satu. Yang kedua, akhirnya kita daripada pusat bulatan, daripada pusat titik persilangan yang awak baru dapat tadi, guna composite, buat separuh bulatan mesti kembali ke B. Titik tersebut, garis titik tengah tadi, gunakan dia sebagai pusat, dan berjejari di nombor 3, kita buat separuh bulatan mesti kembali ke B. Begitu juga daripada nombor 4, kita bisect dengan titik B. Atas, bawah, daripada B, ukuran yang sama atas dan bawah. Dah dapat persilangan, awak gariskan, dan kita nak lihat garisan yang merentasi garisan unjuran. Okey, ini tadi titik garisan pertama, penengah pertama. Yang ini kita sambung, kita dapat penengah yang kedua. Dan daripada penengah yang kedua ini merujuk kepada nombor 4 dan B, guna dan terlukis, kita plot lagi sekali. Kita plot sekali lagi, mesti kembali ke B. Okey. Kedua-duanya adalah separuh bulatan kembali ke B. Baik. Seterusnya, apabila awak telah dapat 2 separuh bulatan daripada 3 dan 4 kembali ke B, langkah seterusnya ialah daripada pusat pembesaran, awak gariskan tegak ke bawah bersudut tepat. Gunakan sesiku set. Okey, gariskan ke bawah bersudut tepat. Guna sesiku set. Jadi, awak telah dapat 2 separuh bulatan, 1 garis tegak. Dan yang kita nak lihat ialah garis daripada pusat pembesaran awak A turun ke bawah, semua garisan unjuran, bersilang dengan separuh bulatan awak. Ada 2 tempat. Katakan sini titik P yang at bawah dan yang atas titik Q. Okey, ingat sebab itu cikgu tak bagi ini lukis panjang. Titik persilangan tengah tadi tak bagi, cikgu tak beri garis panjang sebab dia akan mengganggu garisan ke bawah daripada pusat pembesaran, sehingga akhirnya awak memilih titik yang tidak tepat. Awak akan nanti pilih titik yang tidak tepat. Okey. Jadi, apa langkah seterusnya cikgu? Langkah seterusnya ialah kita panjangkan garisan AB panjang ke depan. Sebab kita tahu bahawa lukisan kita pembesaran. Bila pembesaran, titik B prime kita akan jatuh di hadapan. Titik B prime kita akan jatuh di hadapan sebab dia pembesaran. Kalau pengecilan, titik B prime kita akan jatuh di belakang.
Okey, sekarang saya nak tunjuk pembesaran. Apa yang perlu kita lukis seterusnya ialah kita sambungkan titik Q. Sambungkan titik Q awak ke B. Kita sambungkan garisan ini ke B. Kita sambung. Dan seterusnya selarikan daripada QB awak daripada P. P selarikan garisan ini melalui titik P. Selarikan dan awak akan dapat satu titik yang jatuh di hadapan di atas garisan pancaran. Ini namanya garisan pancaran. Dan kita akan dapat titik B prime yang baru. Lalu kita telah berjaya menyelesaikan step yang bahagian A, B hingga dapat B prime. Saya ulang sekali lagi, kita sambung QB dan kita selarikan daripada titik P pergi ke merentasi garisan pancaran dan kita akan dapat titik B prime. Persilangan di antara garisan selari awak tadi dengan garisan pancaran. Okey, dapat B prime. Selesai bahagian A. Bermakna kita bahagian A telah selesai. Lalu cikgu, apa langkah seterusnya cikgu? Langkah seterusnya samalah, dah dapat B prime, kita cari C prime, B prime, E prime yang mesti melalui dua syarat. Dua syarat. Syarat pertama iaitu mesti ada garisan pancaran. Ada garisan pancaran. Yang kedua, mesti selari dengan sisi asal. Mesti ada melalui dua kaedah ini, garisan pancaran dan selari sisi asal. Okey, saya cuma tunjuk di C saja. Selepas itu awak boleh buat. Sebab klip video cikgu tentang nisbah sisi, apabila merujuk bahagian B boleh rujuk di sana. Sama saja. Okey. Macam mana nak kita dapat titik C prime? Mesti melalui dua kaedah garisan pancaran. Mana garisan pancaran cikgu? Daripada pusat pembesaran kita garis, kita sambung melalui titik C sebab titik C prime kita akan jatuh di hadapan. Seterusnya langkah yang kedua, mesti ada selari dengan sisi asal. Mana sisi asal cikgu? Sisi asal ialah daripada B ke C, ini asal. B ke C, ini asal. Sebab kita dah ada B prime. Lalu apa kita buat? Kita selarikan sahaja daripada sisi asal. Daripada B prime kita selarikan dan kita akan dapat titik C prime. Titik C prime merupakan titik persilangan di antara garisan selari awak dengan garisan pancaran. Ini garisan pancaran, ini pun garisan pancaran daripada pusat pembesaran. Okey, awak dah dapat C prime. Dan awak boleh hitam C prime. Dan begitulah seterusnya awak cari titik D, E. Kalau ada bulat di tengah, cari mengikut kaedah mencari bulatan di tengah. Sebab nisbah luas, nisbah sisi pada bahagian B semuanya adalah sama. Dan boleh rujuk klip video cikgu dengan kaedah nisbah sisi. Kaedah nisbah sisi ada bulatan di tengah. Jadi rujuk di sana. Begitu juga kalau melibatkan lengkuk pun sama juga. Ada pada klip video cikgu pada nisbah sisi melibatkan lengkuk. Dan saya rasa setakat itu saja. Mudah-mudahan awak boleh buat. Ini hanya contoh yang mudah. Tapi kalau faham kaedah, insya-Allah apa soalan yang diberikan anda boleh selesaikan dengan baik. Okey, good luck. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.